Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan berkenaan dengan tajuk upah di sebalik penunaian penyaksian. Jadi video pembentangan ini dibuat bertujuan untuk melengkapkan kerja khusus bagi subjek adab kodi yang berada di bawah naungan Ustaz Abdul Halim bin Awang. Ini merupakan ahli kumpulan kami. Saya Muhammad Afiq bin Khairuddin, nombor matrik 054720, dan ini merupakan ahli kumpulan saya iaitu Muhammad Muaz bin Muhammad Azmi. Jadi kita teruskan kepada pendahuluan. Kesaksian merupakan cabar kaedah atau saluran untuk mensabitkan hak ke atas orang lain. Bahkan, sebahagian fuqaha berpendapat bahawa syahadah atau kesaksian adalah hujah ataupun metod yang paling kuat. Yang kedua pula adalah tiada khilaf tentang kewajipan untuk diamalkan dalam kes hudud, kisas, mal dan furuj. Penelitian menunjukkan sebahagian besar fuqaha menghuraikan istilah al-bayinah dengan memberi keterangan berkenaan syahadah kerana ianya dianggap lebih nyata daripada yang lain daripada sudut menjelaskan dan mensabitkan sesuatu hak. Dan kaedah kesaksian ini merupakan kaedah pembuktian yang paling penting dalam menyelesaikan satu kes. Kita terus kepada pengertian. Secara asasnya, kesaksian merupakan keterangan yang jujur sebagai bukti untuk mensabitkan hak ke atas orang lain. Kita lihat definisi kesaksian menurut fuqaha. Yang pertama adalah bersifat benar. Kesaksian itu mestilah disampaikan dengan kebenaran dan tidak boleh dengan kebatilan. Yang kedua adalah keyakinan dan pasti. Suatu intipati yang digunakan dalam kesaksian perlulah merupakan suatu yang pasti dan mestilah disampaikan dengan penuh keyakinan. Dan yang ketiga pula, menggunakan lafaz kesaksian. Jadi, saksi mestilah menggunakan lafaz-lafaz kesaksian yang akan diterangkan sebentar sahaja lagi. Jadi, yang terakhir adalah untuk kepentingan orang lain ke atas orang lain. Jadi, kita terus kepada definisi kesaksian menurut Seksyen 3 Akta Keterangan Mahkamah Syariah. Jadi, perkara ini tidaklah lari jauh daripada definisi kesaksian menurut fuqaha. Cumanya, ianya berbeza dari segi istilah yang digunakan oleh Seksyen 3 dan istilah yang digunakan oleh fuqaha. Jadi yang pertama adalah apa-apa keterangan yang diberikan adalah menggunakan lafaz asyhadu. Yang keduanya, kesaksian mestilah diberikan untuk membuktikan sesuatu hak atau kepentingan. Dan yang terakhir, selain daripada plaintiff, defendant atau orang tertuduh. Seorang saksi itu mestilah dipilih daripada selain daripada plaintiff, defendant ataupun orang tertuduh ataupun segala pihak yang ada. Jadi kita teruskan kepada tujuan kesaksian. Secara rumusnya, kesaksian ini dibuat adalah untuk mensabitkan sesuatu hak ataupun kepentingan, sama ada hak itu merupakan hak Allah ataupun selainnya. Seterusnya, saya akan menerangkan berkenaan dengan syarat-syarat kesaksian. Yang pertama, saksi mestilah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi seorang saksi. Perkara ini telah saya terangkan sebentar tadi. Yang kedua, didahului oleh dakwaan tentang hak yang disaksi. Yang ketiga pula, pendakwa menuntut saksi memberi keterangan. Seorang saksi mestilah memberi keterangan apabila dituntut oleh pendakwa dalam kes tersebut. Seterusnya, keizinan hakim kepada saksi. Jadi, saksi mestilah mendapat keizinan daripada hakim sebelum memberi apa-apa kesaksian. Seterusnya, saksi bertutur, aku naik saksi. Saksi mestilah menggunakan istilah asyhadu yang diperuntukkan oleh mahkamah. Seterusnya, saksi membataskan keterangan. Saksi mestilah hanya memberi intipati kesaksian yang penting dan berguna untuk menyelesaikan kes sahaja. Seterusnya, memberi keterangan terhadap apa yang disaksikan. Sama ada perkara itu apa yang melalui apa yang didengar ataupun yang dilihatnya sahaja. Seterusnya, tugas saksi memindahkan, iaitu memberitahu apa sahaja yang didengar ataupun dilihat. Saksi tidak boleh menambah-nambah ataupun mereka-reka apa-apa cerita sesuka hatinya. Jadi, yang terakhir, dipisahkan para saksi untuk disuruh bersumpah. Jadi, jika bilangan saksi lebih daripada seorang juga, saksi akan dipisahkan antara satu sama lain untuk disuruh mengangkat sumpah. Perkara ini diperuntukkan untuk mengelakkan daripada penipuan apabila memberi kesaksian. Saya ingin sentuh sedikit berkenaan apa yang telah disebutkan dalam Seksyen 83, iaitu siapa yang boleh memberi keterangan sebagai seorang saksi. Yang pertama, Islam, akil, baligh, adil, ingatannya baik dan tiada tomah. Perkara ini sama seperti apa yang diperuntukkan sama ada menurut fuqaha ataupun perundangan Islam di Malaysia. Yang kedua,
bukan Islam layak dengan mengikut hukum syarak. Jadi, seorang saksi yang bukan Islam juga boleh digunakan mengikut beberapa syarat yang diperuntukkan. Yang pertama, bainah seorang pakar bukan Islam terhadap seorang Islam boleh diterima jika perlu. Dan yang kedua, layak memberi bainah ke atas seseorang bukan Islam yang lain. Yang ketiga pula, tidak bersifat adil, hanya layak memberi bainah. Seorang yang saksi yang tidak bersifat adil hanya layak untuk memberi bainah dan bukan syahadah. Seterusnya, jika diperuntukkan untuk mengambil saksi yang bukan Islam, saksi itu mestilah saksi yang boleh dipercayai mengikut agamanya. Seterusnya, apabila saksi itu seorang kanak-kanak ataupun saksi yang sudah balik tapi mempunyai masalah terencat, saksi itu hanya juga layak memberi bainah sahaja dan bukan syahadah. Yang keenam, jika seorang saksi itu lemah ingatan ataupun pelupa ataupun salah ingatan, saksi itu hanya layak memberi bainah. Seterusnya, seorang saksi yang kepercayaannya diragui kerana ada hubungan baik dengan pihak berkaitan hanya layak memberi bainah. Pihak-pihak yang berkaitan adalah seperti pihak plaintiff ataupun pihak defendant. Jadi yang terakhir, seorang saksi yang kepercayaannya diragui kerana ada hubungan yang buruk juga dengan pihak berkaitan, sama ada pihak plaintiff ataupun pihak defendant, juga hanya layak memberi bainah. Jadi, Seksyen 83 ini memperuntukkan mana-mana saksi yang tidak layak untuk menjadi seorang saksi dibolehkan atas beberapa sebab, dan saksi-saksi tersebut hanya layak memberi bainah dan bukan syahadah. Jadi, kita teruskan kepada tajuk yang paling khusus dalam perbincangan ini, iaitu penunaian saksi dengan bayaran. Perkara ini di bawah kaedah tata cara jenayah, iaitu kadar bayaran kepada saksi yang ditubuhkan pada tahun 2011. Jadi, rajah yang ditunjukkan merupakan kadar bayaran yang diperuntukkan kepada saksi-saksi sama ada melalui jarak bagi perjalanan, kadar hotel sehari, rumah penginapan ataupun kadar bayaran umum sehari. Namun, ada beberapa perkara yang perlu dilihat sebelum kadar bayaran ini diperuntukkan kepada saksi. Kita lihat berkenaan dengan kediaman. Jika rumah atau kediaman asal saksi kurang daripada 50 meter, saksi tidak boleh membuat apa-apa tuntutan bayaran yang melibatkan dengan penginapan, pengangkutan udara kelas ekonomi sahaja. Jadi, seorang saksi yang menggunakan pengangkutan udara, saksi hanya boleh menuntut kadar bayaran sekadar untuk kelas ekonomi sahaja. Kita lihat kepada saksi pakar. Seorang saksi pakar diperuntukkan bayaran fee sebanyak RM100, namun pemilihan bagi seorang saksi pakar hanya boleh dipilih oleh pihak-pihak yang berautoriti sahaja. Kita lihat kepada saksi-saksi yang boleh ditemani oleh penjaga. Seorang saksi boleh ditemani oleh penjaga berdasarkan beberapa syarat. Yang pertama adalah saksi mestilah seorang yang berumur di bawah 18 tahun. Yang kedua, saksi mestilah seorang yang kurang upaya ataupun OKU. Dan yang ketiga, saksi mestilah seorang yang sakit. Namun, untuk pengetahuan umum, penjaga-penjaga yang mengikuti atau menemani saksi ini juga diperuntukkan bayaran yang sama dengan saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muaz bin Muhammad Azmi, nombor metrik 054520. Saya akan menyambung perbatangan bagi tajuk upah di sebalik penunaian saksi. Bagi definisi upah, perkataan upah ini berasal daripada bahasa Arab iaitu al-ijarah, yang berasal dari perkataan al-ajru yang membawa makna al-iwadu yang bermaksud ganti. Al-iwadu ni bermaksud ganti. Dari situ lahirnya kalimah at-tasawwab yakni pahala, dan dinamai pula sebagai al-ajru yakni upah. Manakala itu dari segi bahasa. Manakala dari segi syarak, al-ijarah merupakan suatu jenis akad bagi mengambil manfaat dengan jalan pergantian yakni upah. Syarat bagi upah ini terdiri kepada 3, iaitu yang pertama baligh dan berakal. Dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, syarat bagi upah yang pertama seseorang itu mestilah telah baligh dan berakal, yang mana sekiranya melibatkan kanak-kanak yang belum baligh atau golongan yang tidak berakal yakni orang gila, maka hukum bagi ijarah tersebut adalah tidak sah,
kerana tidak menepati bagi syarat upah tersebut. Adapun dalam mazhab Hanafi, penggunaan usia bagi seseorang itu mencapai tempoh bagi balik adalah tidak harus. Ini kerana kanak-kanak yang baru memayis sah melakukan akad ijarah dengan syarat melalui persetujuan penjaganya, yakni wali. Yang kedua, akad iaitu kerelaan. Akad antara kedua-dua belah pihak perlu dilakukan dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Sekiranya akad bagi ijarah tersebut dilakukan secara bukan kerelaan, yakni dengan paksaan, maka tidak sah hukum bagi upah tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqulu anfusakum innallaha kana ra'ufur rahima. Mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan, yakni gunakan harta-harta sesama kamu dengan jalan yang salah, yakni secara tipu daya, judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka antara kamu. Dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengasihani kamu. Manakala seterusnya, bagi syarat yang ketiga, upah atau ijarah mestilah sesuatu yang jelas, mempunyai nilai tertentu dan sesuatu yang baik. Seterusnya, hukum bagi penunaian saksi. Memberi penyaksian dalam Islam, hukumnya adalah fardu kifayah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282, "Wala ya'bas syuhada iza ma du'u." Mafhumnya, maka saksi tidak harus enggan apabila mereka diajak. Yang kedua, dalil yang kedua dalam surah Al-Baqarah ayat 283, ayat seterusnya lah. Mafhumnya, dan jangan kamu sembunyikan kesaksian, dan sesiapa yang menyembunyikan kesaksian maka sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa hatinya. Maknanya daripada dua dalil ni kita dapat lihat sekiranya kita menjadi saksi, maknanya kita berada di tempat kejadian suatu kes. Kalau kita jadi saksi di tempat kejadian, kita perlu tampil ke hadapan untuk memberi penyaksian, untuk membela nasib orang yang teraniaya. Kita terus kepada syarat kelayakan. Yang pertama, seseorang saksi itu mestilah merupakan seorang Islam. Orang yang tidak Islam tidak boleh diterima kesaksiannya melainkan beberapa sebab. Yang keduanya adalah akil. Yang ketiga, saksi mestilah dipilih daripada kalangan orang yang baligh. Saksi tidak boleh dipilih daripada kalangan orang yang belum baligh ataupun orang yang baligh tetapi mempunyai penyakit terencah akal. Yang keempat, saksi mestilah seorang yang adil. Saksi tidak boleh dipilih daripada kalangan orang yang zalim, kerana ini akan memberi kesan yang buruk kepada banyak pihak ataupun memudaratkan banyak pihak. Yang kelimanya, saksi mestilah dipilih daripada kalangan orang yang mempunyai ingatan yang baik. Saksi tidak boleh dipilih daripada kalangan orang yang pelupa, orang yang salah ingatan dan sebagainya. Dan yang keenam, saksi tidak boleh bersifat berprasangka ataupun tohmah. Dan yang ketujuh, perkara ini merupakan tambahan daripada Seksyen 84. Saksi mestilah seorang yang boleh bercakap. Okey, last sekali kesimpulan. Saya dapat simpulkan sini bahawa kita dapat simpulkan di sini bahawa penyaksian atau saksi merupakan suatu metod yang penting dalam prosedur mahkamah sebagai suatu bukti terhadap kes-kes yang dibicarakan sama ada dalam prosiding perundangan mahkamah syariah maupun undang-undang keterangan mahkamah sivil di Malaysia. Islam telah meletakkan garis panduan dalam sesuatu penyaksian. Terdapat beberapa syarat dalam menerima sesuatu penyaksian, sama ada penyaksian tersebut datang secara sukarela atau sebaliknya. Syarat-syarat ini bertujuan bagi menjaga kemaslahatan masyarakat dan mengelak daripada pemalsuan saksi dalam perundangan dan mengelakkan berlakunya. Kaedah Islam juga tidak menutup sebarang perkembangan bagi menambah baik selagi mana ianya tidak melanggar syariat Islam supaya ianya selari dengan perkembangan peredaran zaman serta uruf masyarakat setempat. Wallahu alam.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.